Gelandangan wujud di tengah-tengah Kuala Lumpur. Bagi mereka, kaki lima adalah rumah tak berbumbung. Ada yang sudi memberi makanan, tetapi tanpa pekerjaan, kemewahan bukan untuk mereka. Ada yang tak bernasib baik, menyalahguna dadah, berjudi atau mengalami konflik keluarga adalah antara penyebab gelandangan. Pada masa kini, isu gelandangan menjadi lebih hangat apabila disebut-sebut oleh media, walhan isu tersebut sudah lama wujud dalam masyarakat bandar. Gelandangan ini bukan sahaja membanjiri di negara-negara kecil, malah di negara-negara besar dan maju juga tidak asing dengan isu gelandangan. Golongan gelandangan ini terdiri daripada pelbagai latar belakang, antaranya warga emas, penagih dadah, penganggur, pesakit mental, pesakit melarat, orang yang bekerja tetapi tidak berumah dan seumpamanya. Bukan itu saja, golongan gelandangan ini bukan saja melibatkan golongan dewasa, malah golongan kanak-kanak juga terlibat dalam isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dilihat pada masa kini, golongan gelandangan dalam kalangan masyarakat semakin bertambah di negara kita. Jika diteliti pula, apakah berlakunya peningkatan ini? Punca bagi peningkatan golongan gelandangan dalam kalangan masyarakat ialah: yang pertama, kurangnya peluang pekerjaan. Yang kedua, sektor ekonomi jatuh. Yang ketiga, kos sara hidup di bandar terlalu tinggi. Dan keempat, aspek keluarga. Dan yang terakhir ialah aspek individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara usaha yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak dalam menangani masalah golongan gelandangan yang semakin membanjiri negara kita, terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, adalah yang pertama, menyediakan rumah kos rendah. Yang kedua, menyediakan bimbingan dan kaunseling kepada golongan gelandangan. Yang ketiga, menubuhkan rumah transit ataupun rumah sementara. Yang keempat, mewujudkan peluang pekerjaan. Dan yang terakhir, memperketatkan penguatkuasaan undang-undang. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang tidak produktif. Hal ini dikatakan demikian kerana penggelandangan yang enggan berubah dan tidak kisah dengan kehidupan mereka yang miskin, seperti merayau dari satu tempat ke satu tempat yang lain, mengharapkan bantuan daripada pihak lain dengan meminta sedekah, meminta bantuan dan mencari sisa makanan di tong sampah atau di tempat pembuangan sampah. Di samping itu, melahirkan masyarakat yang pemalas. Tiada pekerjaan merupakan faktor utama dan faktor tertinggi berlakunya penggelandangan, terutamanya kepada individu yang mempunyai masalah keluarga, ketagihan dadah dan juga tidak mahu bekerja. Selain itu, melahirkan masyarakat yang pengotor. Hal ini juga dikaitkan dengan kecantikan dan kebersihan bandar, terutamanya di kawasan-kawasan pelancongan, kerana penggelandangan dikatakan suka membuang sampah di merata-rata dan tidur di tempat-tempat yang tidak sesuai di kawasan bandar. Kesan yang kedua adalah pembangunan ekonomi dan sosial yang tidak sekata. Ini kerana golongan gelandangan sebahagian besarnya tidak memiliki apa-apa pekerjaan. Ada juga yang memilih untuk hidup tidak bekerja dan tidak mahu mengambil tahu soal pekerjaan. Malahan terdapat juga yang malas untuk memperbaiki kualiti hidup kerana sudah terlalu selesa untuk menjadi seorang gelandangan. Justru itu, perkara sebegini hanya akan menjadi punca kepada kesan ini untuk terus terjadi. Akibatnya, keseimbangan sosial masyarakat juga akan terjejas dan tidak sekata kerana wujudnya jurang yang lebih besar di antara golongan masyarakat yang kaya dan miskin. Jika golongan gelandangan yang berfikiran serta bersikap seperti ini semakin bertambah, ianya akan menjadi batu penghalang kepada negara ini yang mahu membangunkan serta merapatkan jurang ekonomi dan sosial rakyatnya agar pembangunan ekonomi dan sosial masyarakatnya menjadi lebih seimbang dan sekata. Selain itu, sikap malas dan tidak indah sebahagian golongan gelandangan mengenai masalah ini juga hanya akan memburukkan lagi keadaan dan boleh menyebabkan ekonomi negara semakin terjejas. Menurut sebuah laporan Akhbar Tempatan bertarikh 19 Oktober 2018, Ahli Ekonomi Dr. Muhammad Abdul Khalid berkata, ekonomi sesebuah negara tidak akan pulih dengan pantas daripada krisis sekiranya wujud ketidakseimbangan dan jurang antara golongan kaya dan miskin yang lebih besar. Jika terus berlanjutan,
Ianya juga akan menyukarkan kerajaan untuk membantu golongan ini kerana sumber kewangan dan ekonomi negara semakin terjejas dan seterusnya akan menjadi punca berangkai kepada pembangunan ekonomi dan sosial yang tidak sekata bagi negara ini. Oleh itu, pihak kerajaan mahu pergelandangan harus sama-sama bertindak agar kesan seperti ini dapat dielakkan. Seterusnya ialah kekurangan pekerjaan yang sesuai berdasarkan kelayakan. Kini, berpelajaran tinggi tidak menjamin seseorang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Hal ini dikatakan demikian kerana peluang pekerjaan pada masa kini amatlah terhad dan para graduan serta siswaza terpaksa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka juga terpaksa bersaing dengan warga asing yang datang ke negara ini untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, mereka juga terpaksa menceburi pekerjaan yang bukan bidang pengajian mereka serta tidak mendapat bayaran gaji yang sesuai dengan kelulusan yang mereka perolehi. Oleh itu, kebanyakan graduan dan siswaza lepasan diploma dan ijazah menganggur dan tidak dapat membantu keluarga masing-masing. Kesan peningkatan golongan gelandangan iaitu penyalahgunaan dadah semakin meningkat dalam golongan gelandangan. Penyalahgunaan dadah ini juga turut berlaku dalam golongan gelandangan. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka ingin mencari ketenangan jiwa kerana terlibat dalam sesuatu masalah kehidupan, yang mana ada setengah golongan gelandangan ini sering memikirkan tentang keadaan dirinya yang serba kekurangan dan tinggal merata tempat sehingga mengalami kemurungan, sekaligus mendorong gelandangan ini untuk mengambil dadah sebagai cara untuk menenangkan dirinya sendiri dan menghilangkan sesuatu kesusahan yang dideritainya. Bukan itu saja, mungkin sesetengah golongan gelandangan ini membeli dadah hasil daripada duit yang diterima oleh orang sekeliling untuk membeli dadah dan bukannya untuk membeli makanan dan sebagainya. Kesan yang kelima ialah imej negara akan terjejas dan akan menyebabkan ekonomi negara terjejas. Peningkatan golongan gelandangan di kota-kota besar telah menyebabkan impak yang tidak disenangi oleh masyarakat. Malahan dapat mencalarkan imej negara kita sebagai negara yang membangun. Para gelandangan yang sentiasa berkeliaran, berbau, mabuk dan tidur di kaki lima deretan kedai telah mengundang rasa takut kepada masyarakat. Bukan masyarakat sahaja yang berasa kurang senang dengan kewujudan para gelandangan ini. Malahan, pelancong-pelancong asing juga berasa takut dan tidak tenang dengan suasana ini. Keadaan ini bukan saja menjejaskan imej negara kita di mata pelancong dan negara luar, malahan menjejaskan peluang negara untuk mendapatkan pelabur asing. Seterusnya akan memberi kesan kepada ekonomi negara kita, kerana mereka berpendapat bahawa negara kita tidak bijak dalam mengurus kebajikan rakyatnya dan mengabaikan nasib mereka ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Saya ingin meneruskan pembentangan ini di bahagian yang terakhir, iaitu bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, gelandangan bukanlah penyakit maupun kelemahan seseorang. Gelandangan wujud disebabkan oleh sebab-sebab psikososial yang begitu kompleks. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dan bekerja sebagai sebuah pasukan apabila berhadapan dengan golongan gelandangan dan mengurangkan risiko masalah kesihatan mental mereka. Namun apa yang paling penting dalam menangani isu gelandangan dan kesihatan dari akar umbi ialah peranan yang dimainkan oleh keluarga. Jika setiap keluarga memainkan peranan yang sebaik mungkin dan menyediakan sumber sokongan yang diperlukan, maka tiadalah mereka yang mengalami eksklusi sosial dan disisihkan dari keluarga atau masyarakat. Sekian, terima kasih.